Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo channel terkini. Keputusan daripada mahkamah, sahabat-sahabat semua. Mungkin anda akan ingat kalau saya katakan seperti ini. Standing onde, standing onde, onde. Ya, terhadap dia ini adalah berkaitan dengan ustazah daripada Parti PAS, Mastura, sahabat semua. Dan perkembangan saman fitnah yang dibuat terhadap beliau kerana membuat satu kenyataan berbau fitnah, hasutan, dan juga satu kenyataan yang amat-amat memalukan, sahabat-sahabat semua. Jadi ramai tertanya-tanya, sudah buat laporan polis, lepas tu tiada tindakan. Sabar, sahabat semua. Negara kita punya proses perundangan. Ya, selepas dibuat laporan polis, pihak polis akan buat siasatan. Lepas habis siasatan diserahkan kepada pejabat peguam negara. Pejabat peguam negara akan buat penilaian sama ada akan diteruskan pendakwaan atau sebaliknya. Sekiranya bukti itu cukup, maka mahkamah akan mengarahkan individu yang disaman itu untuk membela diri. Seperti itu juga yang berlaku kepada onde-onde standing onde ini. Jadi apa sebenarnya update daripada mahkamah ini yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda, sahabat-sahabat semua. Apabila saman fitnah Siti Mastura diarah fail pembelaan, maksudnya ada bukti yang menyokong saman itu diteruskan, dan akhirnya hari ini mahkamah arahkan Mastura untuk fail pembelaan terhadap saman yang dilakukan oleh pemimpin daripada DAP ini, sahabat-sahabat semua. Jadi mari kita ikuti kenyataan media hari ini yang menyatakan bahawa Mahkamah Tinggi Pulau Pinang mengarahkan ahli parlimen kepala batas Siti Mastura Muhammad menfailkan penyataan pembelaan bagi menjawab saman fitnah yang dikemukakan oleh 3 pemimpin DAP terhadapnya. Jadi ahli jawatan kuasa Muslimat PAS itu diarahkan berbuat demikian selewat-lewatnya 11 Januari 2024. Hakim Datuk Kiew Cheun Soon turut menetapkan 9 Februari untuk pengurusan kes selanjutnya. Dan pengurusan kes melalui semakan hari ini berlangsung di hadapan penolong pendaftar kanan Tunku Intan Nadia, Tunku Muhammad Nazarin. Dan plaintiff diwakili Datuk Sangkar Nair, Jaden Pun Wai Ken dan Wong Guajin, manakala Muhammad Hakim Faharmi mewakili defendant. Saman itu difailkan oleh pengurusi DAP, Lim Guang Eng dan bapanya, Tan Sri Lim Kit Siang dan ahli parlimen Seputih, Risa Kok Susim melalui firma SN Nair and Partners di Mahkamah Tinggi Georgetown pada 27 November yang lalu. Ketiga-tiga plaintiff mendakwa Mastura telah mengeluarkan kenyataan bahawa mereka mempunyai pertalian dengan Parti Komunis dan ketuanya Chen Peng serta bekas Perdana Menteri pertama Singapura mendiang Lee Kuan Yew. Mereka menegaskan bahawa ketika ceramah pada 4 November lalu, defendant telah membuat beberapa kenyataan yang merujuk secara langsung dan tidak langsung kepada ketiga-tiga plaintiff. Kenyataan itu mengaitkan mereka kononnya mempunyai hubungan dengan Parti Komunis, menyokong serta mengamalkan selain menyebarkan ideologi dan falsafah komunisme dalam negara. Menurut plaintiff, kenyataan Mastura itu juga mengandungi butiran bahawa mereka adalah musuh negara serta tidak mempunyai kesetiaan kepada raja dan negara, selain warga negara yang tidak setia dan mengamalkan ideologi terlarang. 3 pemimpin DAP terbabit mendakwa kenyataan defendant turut mengandungi butiran bahawa mereka membawa ancaman kepada keselamatan negara. Mastura juga mendakwa ketiga-tiga ahli politik berkenaan adalah sebahagian daripada agenda klan Lim untuk membentuk sistem karde, iaitu istilah yang lazim digunakan dalam struktur Parti Komunis oleh DAP bagi menyebarkan ideologi dan falsafah komunis di negara ini. Sehubungan itu, plaintiff menegaskan bahawa dakwaan defendant adalah tidak berasas, palsu serta berniat jahat kerana sengaja mengaitkan mereka dengan Parti Komunis dan Chen Peng. Tindakan defendant jelas sekali didorongi dengan tipu muslihat untuk mendapatkan publicity bagi menaikkan imej parti politik defendant menurut ketiga-tiga plaintiff dalam menyatakan tuntutan. Jadi ini dia, sahabat-sahabat semua, mahkamah tindakan proses
tidak dihentikan sekat itu. Walaupun ramai yang tidak sabar, kenapa sudah diam, kenapa tidak ada maklumat, kenapa tidak ada perkembangan terkini. Sahabat semua, seperti yang saya katakan awal tadi, negara kita punya proses, ya, tidak boleh sebarangan terus menerus untuk saman, untuk dakwa dan sebagainya. Kena ada bukti yang cukup, ya. Segala penyiasatan dilakukan, dan akhirnya jika didapati kenyataan dibuat dengan cara sebegitu, dan akhirnya ada periksa FEMI dan sebagainya, dia akan diarahkan untuk membela diri, seperti mana hari ini, ya, Mahkamah di Pulau Pinang, ya, mengarahkan ahli parlimen kepala batas untuk menfailkan pernyataan pembelaan terhadap fitnah, ya, terhadap kenyataan berniat jahat menghasut dan menfitnah itu. Amat-amat memalukan sahabat-sahabat semua. Seorang pemimpin daripada Parti PAS yang bergelar ustazah muslimat Parti PAS, sahabat-sahabat semua, tapi apa yang keluar daripada mulut mereka tidak habis-habis dengan menjajah fitnah, melemparkan hasutan kebencian, ya, untuk membenci, ya, mereka-mereka yang tidak sehaluan dengan parti mereka. Inilah yang seringkali dilakukan oleh kaki-kaki penfitnah daripada Parti PAS yang digelar oleh Muhyiddin sebagai parti ajaran sesat. Itu dia sahabat-sahabat semua. Dan perkara yang seterusnya juga yang ingin saya kongsikan adalah pendapat daripada seorang warganet daripada rakyat Malaysia yang sekarang ini, seperti mana yang saya katakan, tular perkataan pelantah yang sedang ditularkan oleh geng-geng walau-walautit, lebay-lebay, geng sapu bersih, geng kaki fitnah, ditujukan ke arah Perdana Menteri kita hari ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Namun sebenarnya pelantah yang seringkali mereka lakukan hari ini adalah membawa maksud. Ya, sekali lagi saya ingin berikan maksud kepada anda, bahwa maksudnya adalah parti lebay, asik nak tebuk atap. Itulah maksud pelantah ini sebenarnya. Jadi mari kita ikuti kenyataan ini. Katanya pelantah mudanya Perikatan Nasional PAS dorong rakyat buat dosa besar kazaf. Itu antara pendapat, ya, daripada seorang warganet rakyat Malaysia hari ini. Katanya hanya dengan pengakuan suara seorang lelaki yang tidak dikenali di platform Sitro PAS PN, hal itu dibesarkan. Remuk hati saya, katanya, bukan karena rosaknya imej Perdana Menteri kita, tetapi sedih ramai rakyat biasa terlibat dalam dosa besar kazaf angkara politik Perikatan Nasional dan Parti PAS. Komen sekadar pelantah dengan tujuan membina persepsi jenayah liwat telah dilakukan itu adalah kazaf. Jenayah kazaf boleh berlaku secara lafaz soraha, terang atau kinayah kiasan. Walaupun tidak disebut 80 kali, kesaksian tetap terbatal selamanya karena dia fasik di sisi Allah, kata warganet ini. Manusia yang masih ada iman akan menjauhi kazaf kerana Nabi Muhammad katanya ia adalah satu daripada 7 dosa besar. Jadi PN PAS terdesak memainkan isu maruah pribadi kerana tiada isu polisi kerajaan boleh dimainkan. Skandal seks memang mudah menarik perhatian masyarakat dan senang untuk dilihat jahat. Sebab itu Islam cermat, ya, sangat cermat, ya, apabila menuduh seseorang melakukan zina atau liwat. Katanya lagi, syarat 4 saksi mesti seorang Islam, lelaki adil, tidak buat dosa besar, tidak berterusan dosa kecil, tiada tumahan, nampak dengan mata kepala. Kalau saksi tidak cukup, seorang pun tetap disebut kazaf. Inikah pula seorang individu yang tidak dikenali membuat tuduhan. Agamawan, Perikatan Nasional dan PAS yang tidak menghentikan dosa ini, tanggunglah dosa kelak kerana setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dipertanggungjawabkan terhadap apa yang dipimpin. Wow, padu kenyataan daripada warganet ini, sahabat-sahabat semua, memberikan pandangan beliau, pendapat beliau berkaitan dengan isu yang sedang dimainkan oleh pihak pembangkang, pentaksub parti politik PAS Perikatan Nasional, ya, yang memainkan isu seperti ini, sahabat-sahabat semua. Memang memalukan. Ya, kalau sebentar tadi seorang ustazah, ya, dengan membuat kenyataan berbau fitnah, menghasut, sahabat semua. Sekali lagi, ya, orang cakap di mana jatuhnya kuah kalau bukan daripada di mana jatuhnya kuah kalau bukan ke nasi, ya. Itulah mungkin umpama yang sesuai yang kita boleh berikan kepada pemimpin-pemimpin daripada Parti PAS Perikatan Nasional ini. Akhirnya, apa yang dilakukan pemimpin mereka juga turut dilakukan oleh penyokong-penyokong, pentaksub-pentaksub yang tidak pun mengendahkan hal kebenaran.
Apa yang mereka mahu sekadar untuk membina persepsi, untuk membuat tuduhan melampau jelek seperti ini. Itu pandangan saya sahabat semua. Bagaimana dengan Anda? Adakah Anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Napa Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.